Itu dia Yayasan Jacob yang telah banyak membantu anak-anak istimewa dan banyak lagi aktiviti-aktiviti kebajikan yang lain yang perlu kita tahu untuk kita sama-sama membantu dan juga menyokong mereka ini. Jadi kita bersama dengan tetamu saya daripada Johor kita bawakan iaitu Cik Rozaini Muhammad Sani. Selamat datang. Itu pengerusi Yayasan Johor Corporation dan juga di sebelahnya adalah Cik Yazid Muhammad, pengarah Persatuan Cerebral Palsy Johor. Selamat datang. Dan kepada anda tadi kita dah tengok dah VT itu tadi kan banyak aktiviti dan juga banyak peranan yang dijalankan. Tapi terlebih dahulu Cik Rozaini kongsikan bersama dengan kami di penonton Assalamualaikum berkenaan dengan Yayasan Johor Corporation ini dan apa peranan sebenarnya. Silakan. Terima kasih Azidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Johor Corporation atau Yayasan Jacob ni ditubuhkan oleh Johor Corporation pada tahun 1997. Peranannya adalah pelaksana utama aktiviti tanggungjawab sosial korporat untuk Johor Corporation dan anak-anak syarikat dalam kumpulan. Jadi pada tahun 2021, Yayasan Jacob ni telah diperkemaskan lagi dan disusun semula di mana ianya telah meluaskan bidang fokusnya. Kalau dahulu Yayasan Jacob ni lebih fokus kepada pendidikan. Tapi kini ianya juga mempunyai 4 bidang fokus selain daripada pendidikan adalah seni, budaya dan warisan, alam sekitar dan kesejahteraan komuniti. Jadi pelaksanaan program-program Yayasan Jacob ni sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk memperkasakan modal insan, membentuk insan yang lebih berwibawa, berkemahiran. Kami rasa kemahiran dan keupayaan di dalam bidang-bidang tertentu sekarang amat penting seperti kemahiran keusahawanan, pengurusan kewangan, penguasaan bahasa Inggeris dan yang semakin penting sekarang adalah kemahiran digital. Betul. Jadi kami harap dengan program-program ini dapat meningkatkan lagi potensi mereka, kreativiti mereka dan juga membuka lagi peluang pekerjaan yang lebih luas untuk para peserta program Yayasan Jacob. Satu lagi, kesejahteraan komuniti telah menjadi fokus utama juga untuk kita sejak tahun 2021. Kita lihat bagaimana ramai yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan juga banjir yang berlaku di seluruh negara. Jadi alhamdulillah Yayasan Jacob telah dapat menyalurkan sumbangan dan bantuan kepada mereka yang memerlukan, sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka dan juga menolong dalam membantu pembangunan sosioekonomi mereka juga. Alhamdulillah, banyak sungguh peranannya. Dan difahamkan pada tahun 2020 ada juga kerjasama dengan Persatuan Cerebral Palsy ni, CP Johor. Jadi agaknya macam mana tercetus idea? Sebelum saya nak tanya dengan dia punya pengarah kan, macam mana agaknya tercetus idea ni? Kami di Yayasan Jacob amat tertariklah dengan usaha yang dilakukan oleh JCPA atau Persatuan Cerebral Palsy Johor. Selari dengan peranan Yayasan Jacob ni, terutamanya dalam melaksanakan agenda ESG, Environment, Social and Governance, kami amat menyokonglah inisiatif JCPA di mana kita lihat JCPA ingin menjana pendapatan dan sumbangan yang berterusan untuk memastikan nasib anak-anak istimewa ini sentiasa terbela dan mereka berada dalam alam persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran mereka. Jadi alhamdulillah Yayasan Jacob juga telah dapat menyumbang sebanyak RM500,000 Cik Yazid kepada JCPA di mana sumbangan ini adalah hasil daripada sumbangan-sumbangan daripada anak-anak syarikat di dalam Johor Corporation, termasuk daripada Johor Corporation, dari Kulim Malaysia Berhad, dari QSR Holding Berhad, daripada KPJ Healthcare Berhad dan juga Johor Land Berhad. Tidak lupa juga sumbangan daripada Wakaf An-Nur Corporation, One Corp. Alhamdulillah. Selain daripada sumbangan kewangan, kita juga membantu dalam hal-hal lain juga. Pertamanya, membantu menaik taraf pusat teknologi maklumat di JCPA dan juga kelengkapan di situ. Ini adalah kerjasama bersama QSR Brands dan juga firma perakaunan Deloitte Malaysia. Bersama Deloitte juga kita adakan pembelajaran khas bersama sukarelawan Deloitte untuk membantu anak-anak istimewa ini meningkatkan pengetahuan mereka. Kita juga ada menyumbangkan tablet dan sebagainya untuk kemudahan mereka. Baik. Dengan Cik Aziz sendiri kongsikan bersama dengan kami berkenaan dengan CPJ ini dan bagaimana agaknya pengalaman sepanjang menguruskan, kerana saya percaya bukan mudah untuk kita tubuhkan Persatuan Cerebral Palsy ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum saya
bercerita tentang cerebral palsy Johor ni, suka saya beri sedikit penerangan berkenaan dengan apa itu cerebral palsy. Sebab bila kita tahu apa itu cerebral palsy, maka kita akan lebih faham. Betul. Dan kita akan secara automatik berusaha untuk ke arah membantu mereka. Cerebral palsy ini adalah satu bentuk movement disorder, ketidaktentuan pergerakan tubuh anggota. Dan ianya boleh berlaku kepada kanak-kanak, dan waktu berlaku itu sama ada sewaktu during pregnancy ataupun during childbirth ataupun slightly after childbirth, selepas melahirkan dalam tempoh mungkin 1 bulan. Cerebral palsy ni, cerebral ni satu yang berkaitan dengan otak. Cerebral, dan palsy ini datang daripada perkataan paralysis. Maknanya tidak berfungsinya sesuatu organ. Maka cerebral palsy ini adalah satu bentuk kerosakan saraf yang berhubung dengan otak. Yang itu menyebabkan dan berlaku ketika during pregnancy ataupun during childbirth atau slightly after childbirth. Ianya menyebabkan koordinasi yang sangat dahsyat tentang pergerakan seorang kanak-kanak itu, dan antara simptomnya dia mengalami stiff muscle, ketegangan otot, ataupun kelemahan otot, ataupun tremors. Maknanya bentuk gegaran anggota badan yang tidak dirancang. Kemudian ianya berlakunya kerosakan saraf yang menghubung kepada otak, sehingga hari ini tidak ada scientific approval yang berlakunya, apa sebab berlakunya cerebral palsy, dan tak ada cure. Jadi itulah cerebral palsy. Jadi bila mana saya mendapat kita faham ni, dan kesedaran itu didapati berkongsi pengalaman yang sama oleh Johor Corporation, maka saya melihat bahawa untuk membantu kanak-kanak yang bermasalah dengan cerebral palsy ini bukanlah merupakan sesuatu masalah, tetapi sebenarnya ianya merupakan sesuatu opportunity kepada pihak, sama ada saya selaku pengarah di situ, dan juga pihak-pihak korporat dan swasta terutamanya yang membantu. Ini adalah opportunity. Sebab berlakunya kanak-kanak ini terkesan dengan cerebral palsy bukan atas kehendak mereka. Betul. Dan tak ada sebab yang spesifik yang boleh diberitahu apa itu cerebral palsy. Jadi macam mana agaknya pandangan Cik Aziz sendiri, sumbangan yang diterima dan juga harapan daripada Cik Aziz sendiri untuk penonton kita di luar sana untuk sama-sama membantu dalam masa 1 minit ni, kita nak terangkan bersama dengan mereka. Saya sangat berterima kasih kepada Johor Corporation, terutamanya melalui Yayasan Johor Corporation, kerana berkomunikasi baik dengan Cerebral Palsy Johor, dan bentuk sumbangan ataupun contribution yang diberi kepada kami itu bersesuaian. Saya menerima banyak bentuk sumbangan daripada pihak lain dan juga korporat, tapi kadang-kadang kita tak dapat menggunakan sepenuhnya sumbangan yang diberikan itu kerana ianya tidak bersesuaian. Contoh banyak pihak yang nak derma misal kata wheelchair. Kita terima. Tapi wheelchair itu tak dapat digunakan kerana kanak-kanak ni tak boleh mengendali wheelchair itu sendiri. Ada spesifik wheelchair yang boleh. Begitu juga komputer. Kanak-kanak ni tak boleh mengendali komputer. Dia kena ada mouse yang spesifik dan tertentu. Dan dengan komunikasi yang baik dengan pihak Johor Corporation tu, maka dapatlah kita customize apakah bentuk bantuan dan apakah bentuk keperluan
yang boleh kita bagi sesuai dengan keperluan cerebral palsy. Alhamdulillah. Baik, Cik Rozaini sendiri, terakhir sebelum kita tutup slot kita, pesanan, saranan kepada penonton di luar sana untuk kita sama-sama bantu anak istimewa ni. InsyaAllah, silakan. Terima kasih. Harapan kami di Yayasan Johor Corporation, kami berharap agar lebih ramai di luar sana yang lebih prihatin dengan nasib dan juga pembentukan masa depan anak-anak istimewa ini. Kami di Yayasan Johor Corporation juga sentiasa terbuka untuk bekerjasama bersama dengan mana-mana syarikat corporate atau rakan strategik yang lain untuk kita sama-sama berganding bahu untuk menjalankan aktiviti tanggungjawab sosial corporate. So, jadi kami mengalu-alukan sumbangan semua dan insya-Allah kita akan salurkan segala sumbangan secara telus kepada kesemua penerima yang telah disasar. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Rozaini Muhammad Sani, pengerusi Yayasan Johor Corporation, dan juga Cik Yazid Muhammad, pengarah Persatuan Cerebral Palsy Johor. Kita ucapkan semoga dipermudahkan semuanya dan juga sama-sama mencapai misi dan juga objektifnya untuk kita bantu anak-anak istimewa ini, dan juga Yayasan Johor Corporation ini terus berkembang maju ya, Tuan Yazid dan juga Tuan Rozaini. Jadi kepada anda, kalau anda ada untuk memberikan sumbangan, boleh rujuk kepada nombor yang tertera di kaca TV pada ketika ini. Jadi terima kasih sekali lagi. Kita nak berehat dulu, kembali lagi selepas ni.